Hello guys, my name is Nurul Aisyah binti Muhammad Ridwan and my matric number is 08DKM21F1110. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nabil Nakiuddin bin Karim. Saya dari kelas DKM 1A, nombor pendaftaran 08 DKM 21F1108. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ilham Syukri bin Alfa Bakri dengan nombor matriks 08 DKM 21F1109. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Muhammad Zaimi. Saya dari kelas DKM 1A. Nombor pendaftaran saya 08 DKM 21F1111. Today I will explain about definition trigonometry. Trigonometry is the branch of mathematics concerned with specific function of angles and their application to calculation. There are 6 functions of an angle commonly used in trigonometry. The names and abbreviation are sine, cosine, tangent, cot, sec, and cosec. These 6 trigonometric functions in relation to a right triangle are displayed in the. Saya ingin membentangkan the relation of mechanical engineering to trigonometry. Maksudnya hubungan antara mechanical engineering dengan trigonometry. Trigonometry is a branch of mathematics that explore the relationships between the lengths of the triangle sides and angles. Engineer routinely use trigonometry concept to calculate angle. Civil and mechanical engineer use trigonometry to calculate torque and force on objects such as bridge or building girders. An example is the calculation of the static force on an object that is not moving, such as a bridge. The reason a bridge is static, not moving, is because the force that act on it balance cancel each other out. Next, engineers use trigonometry to decompose the force into horizontal and vertical components that can be analysed. Ini dia menceritakan mechanical engineer banyak menggunakan trigonometry untuk melaksanakan satu projek untuk mengetahui panjang sisi segitiga ataupun sudut. Aktif sekali dia boleh mengira sudut. Terima kasih. Seperti kita dapat lihat, kita akan membincangkan application of trigonometry ataupun aplikasi trigonometry kepada mechanical engineering. Kita dapat lihat di sini contoh yang pertama adalah trigonometry to measure height of building or a mountain. Trigonometry boleh digunakan untuk mengira ketinggian bangunan ataupun sebuah gunung. Trigonometry is used in measuring the height of a building or a mountain. Seperti saya cakap tadi, trigonometry boleh digunakan untuk mengira ketinggian bangunan ataupun gunung. The distance of a building from the viewpoint and the elevation angle can easily determine the height of a building using the trigonometric function. Dengan jarak antara bangunan itu dan sudut dongak, kita dapat mencari ketinggian bangunan itu dengan senang dengan menggunakan trigonometry. Ada application of trigonometry ataupun aplikasi yang kedua untuk trigonometry ialah in marine engineering. In marine engineering, trigonometry is used to build and navigate marine vessels. Untuk marine engineering, dia juga gunakan trigonometry dalam membina dan mencari lokasi kapal selam. To be more specific, trigonometry is used to design the marine ramp, which is a sloping surface to connect lower and higher level areas. It can be a slope or even a staircase depending on its application.
So to be more specific, untuk lebih lanjut, trigonometri juga boleh digunakan untuk design for marine lah. Seperti sloping surface to connect lower and high level areas, macam dia menghubungkan antara kedalaman laut tersebut, kedalaman air laut tersebut, dan boleh jadi dalam ataupun boleh menaik mengikut dia punya application dia ataupun aplikasi ni cara digunakan. Sekarang saya akan terangkan macam mana cara untuk mendapatkan jawapan menggunakan formula sin. Formula sin adalah sin sama dengan opposite bahagi hypotenuse ataupun sudut bertentangan bahagi dengan hypotenuse. Jadi untuk soalan ni, sin 44 sama dengan opposite bahagi 20 cm. Jadi opposite sama dengan sin 44 darab dengan 20 cm. Jadi sudut yang bertentangan dengan dia adalah 13.89 cm. Jadi untuk mendapatkan A pula, 20 kuasa 2 tolak 13.89 kuasa 2. Jadi akan dapat 400 tolak 192.93 dan dipunca kuasa 2 kan untuk menghilangkan kuasa 2 tersebut. Jadi jawapan untuk A adalah 14.39 cm. Okey, hari ini saya akan mengajar tajuk dalam trigonometri, iaitu the sine rule. Okey, sine rule ni digunakan dalam trigonometri untuk mencari dua, iaitu satu panjang dan sudut segitiga. Okey, kita tengok sini kita tengok ni formula ada dua kat sini. So 1 A per sin A bersamaan B per sin B sama dengan C per sin C. Itu adalah formula untuk mencari panjang sisi segitiga itu. Okey, yang kedua pula ni sin A per A bersama dengan sin B per B bersama dengan sin C per C. Okey, ini pula digunakan untuk mencari sudut segitiga tersebut. So ini cari panjang, formula untuk cari panjang sisi. Ini pula formula untuk mencari sudut. Okey, kita tengok soalan dia. Tengok contoh soalan. Okey, kat situ kita boleh tengok gambar di atas menunjukkan sebuah kondominium dengan ketinggian 6 meter. Jarak antara rumah ke kondominium adalah 8 meter dan diberi sudut dongak dari kondominium ialah 40 darjah. Okey, dengan menggunakan konsep trigonometri, cari sudut tunduk dari rumah tersebut. Okey, so dia nak suruh cari sudut tunduk dari rumah tersebut. So kita keluarkan dengan menggunakan konsep trigonometri. Okey, kita keluarkanlah maklumat dia. Ya, kita buat macam ni supaya kita simpulkan dia. Keluarkan semua maklumat. Okey, 8 meter tadi, 8 meter untuk dia punya jarak, 6 meter tadi ketinggian dia, dengan sudut dongak dia 40 darjah. Okey, dia suruh cari apa tadi? Sudut tunduk kan? Sudut tunduk dia. Okey, kita nak cari kan sudut. So kita pakai sin rule, formula sin rule. So untuk cari sudut kita pakai apa? Macam saya cakap tadi, untuk sudut kita pakai sin A sama dengan sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Okey, tulis siap-siap supaya kita tak lupa. Senang, andai kata kita terlupa, kita salin balik sini, tulis formula di sini. Okey, kita nak cari apa tadi? Sudut ni kan, sudut tunduk kan. So okey, kita tulislah, buat formula sin A per A sama dengan sin B per B. Okey, so kita masukkan
dah salin formula tu, kita masukkan maklumat. So sin A per 8. So tadi ni pergi ke sini, so jadi ni 8 sin 40 per 6. So 40 dia bertentangan, so dapat 6. Okay. So lepas tu okay, 8 ni kita pindahkan ke sini. So kita tengok kita dapat sin A per sin 40 per 6 kali 8. Okay, lepas tu kita kira pakai kalkulator. Okay, sampai kita dapat 0.928, iaitu sin A. Tapi boleh satu lagi, sebab kita tak, sin ni kita kena pindahkan. So kita pindahkan, so sin negatif 1 0.928. So tekan kalkulator, so kita akan dapat jawapan 68.13. Macam tu lah. Ni untuk cari sudut ya. Okay, terima kasih. Okay, Assalamualaikum, saya Izzuddin. Saya akan menunjukkan contoh soalan berkenaan cosine rule. Okay, ini soalan dia. Question find B. So kita cari B. So cari A hingga C. Panjang AC, panjang B lah ini. Okey, sebelum kita mula, kita perlu tahu formula yang kita akan gunakan lah. Okey, ini antara formulanya 1, 2, 3. Okey, kita nak cari B, so kita akan guna B. Okey, ini formula dia. Okey, first kita perlu tahu ni cos B, sudut B. Macam mana nak tahu? Kita akan lihat dari segi tentangan dia, hadapan dia. Contoh ni. Okey, ini sudut dia 43 darjah Celsius B. So kita tulis sini dulu, cos 43 darjah Celsius. Okey, ini sudut dia, so kiranya sini pun panjang dia, panjang B. Okey, contoh AC. Okey, C tengok ni, ini panjang dia, so sini sudut dia. Sama macam A, sini panjang dia dan sini sudut dia. Okey, lepas tu kita tak dulu B kuasa 2, A panjang A 3 kuasa 2 tambah C 5 kuasa 2 tolak 2 A kurang 4 darab 5. Okey, lepas tu kita tekan kalkulator. Tekan ni 3 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tolak 2 kurangan 3 untuk kurangan 5 cos 43. Okey, lepas tu kita tulis dulu. Okey, next kuasa 2, so kita akan buat square root. Letak balik gambar 0,5,9,3,9. So tekan je square root, dapat jawapan dia 3.47. So dari sini ke sini total ni 3.47 cm. Unit jangan lupa ya. Okey, terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada area of triangle. Area of triangle ni adalah luas segitiga. Okey. Rumus area of triangle ni ialah area sama dengan 1/2 kali base ataupun panjang tapak kali perpendicular height ataupun tinggi segitiga tersebut. Tetapi rumus ini terhad kepada segitiga yang mempunyai tinggi. Apabila segitiga tersebut tidak mempunyai tinggi, kita akan gunakan rumus. Ada 3 rumus, iaitu area sama dengan 1/2 AB sin C, area sama dengan 1/2 BC sin A, ataupun area sama dengan 1/2 AC sin B. Ketiga-tiga rumus ini perlu dipilih antara satu
antara satu mengikut kehendak soalan dan kesesuaian soalan. Baiklah, sambungan kepada area of triangle ataupun luas segitiga. Soalannya ialah find area of triangle PQR given that P sama dengan 30 cm, Q sama dengan 40 cm, R sama dengan 79. So, nak guna rumus apa? Okay. So, kita ada beberapa pilihan rumus di sini. Jadi rumus ni semua sama je, cuma berbeza kedudukan ni lah saja. So, macam ni, first kita akan label lah dulu, sebab dia punya nombor ataupun dia punya abjad lain. Soalan menggunakan RPQ. So kita akan ubah label ni. So kita akan tukar R ni menjadi, saya akan gunakan rumus 1/2 BC sin A. Okay, sini kita akan label A besar. Okay, jika bertentangan dia menjadi sini R kecil ni menjadi A kecil. Okay, kemudian kita akan letak B besar. B besar dekat sini, B besar. So kalau bertentangan, maksudnya B kecil dekat sini. So maksudnya B kecil ni sama dengan B kecil lah. Okay, 30 cm. Yang terakhir sekali C besar. C besar maksudnya apabila bertentangan C besar bertentangan C kecil sini. Okay, kita dah jumpa C kecil. So C kecil sama dengan Q 40 cm. So macam mana nak cari triangle tu, area of triangle? Okay, seterusnya untuk mencari area triangle, kita akan salin balik rumus ni kan. Area sama dengan 1/2 BC sin A. So masukkanlah info tu yang kita dah gantikan tu kan. So area sama dengan 1/2 B berapa? B 30. Okay, B 30. C berapa? 40. Okay, sin 79. Okay, so kita akan kira menggunakan kalkulator. So 1/2 untuk mencari luas kali 30, B 30, C 40 dengan sin 79. So kita dapat 588.98 meter persegi. Okay, cm kuasa 2. So kita dapat 588.98 sentimeter padu. Jangan lupa unit. Unit sangat penting. So cm2 ni unit untuk luas. Okay, sekian dari saya. Terima kasih. And continue to conclusion. The conclusion of this topic is trigonometry is very useful determining the unknown side of a specific triangle. In this field work activity, the concept of the right triangle in trigonometry is very well used in determining the height of the Mappa admin building. Sorry if I pronounce it wrong.
We are able to master the reading of the vertical angle using the theodolite. Also, in this field work activity, we are able to apply the knowledge learned in the analysis of right triangles in determining the head of a remote point. Trigonometry doesn't end in passing the trigonometry subject, and we will use it always in our engineering careers. That's it from our group. Thank you.